Kan tak nak makan tengah hari kot. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku ahli Parlimen Pengerang telah dimaklumkan bahawa tadi adanya dua kumpulan daripada Parti Pembangkang yang mengadakan press conference, dan saya juga dimaklumkan dalam press conference tersebut terdapatnya beberapa tuduhan-tuduhan dan beberapa kenyataan yang telah diberilah berkenaan dengan projek rapid yang akan berlaku dalam kawasan Parlimen Pengerang. Jadi saya berada di sini untuk menjawab tuduhan-tuduhan tersebut. Selaku ahli parlimen, yang saya nak buat ni ialah lebih kepada maklumat yang saya dapat sebagai ahli parlimen merangkap ketua menua bahagian. Pertama sekali saya diberi maklum tentang isu berkenaan dengan pengambilan tanah. Terdapatnya kenyataan bahawa harga yang ditawarkan hanya RM2.80, betul? Saya nak terangkan, 2 hari lepas kami mendapat taklimat ahli Parlimen Barisan Nasional Negeri Johor daripada JPDC, Johor Petroleum Development Corporation, dan juga wakil daripada pentadbir tanah Negeri Johor, mesyuarat yang dipengerusikan oleh Menteri Besar. Mereka telah memaklumkan bahawa setakat ini dalam fasa pertama mereka telah memanggil sebanyak 179 borang H yang diterima dan daripada 179 ini 70 menerima tanpa bantahan dan 109 menerima dengan bantahan. Tak ada antara 179 yang memulangkan borang H untuk panggilan fasa pertama ni menolak dalam kes pengambilan tanah ni. Jadi saya nak membetulkan pertikaian yang mengatakan ramai yang menolak itu tidak benar. Setakat fasa pertama mereka-mereka yang terlibat. Keduanya, harga RM2.80 yang disebutkan ni ialah tanah yang jauh ke pedalaman. Setakat ini tanah yang ditawarkan harga yang paling tinggi dalam kawasan parlimen, dalam kawasan yang 179 ni yang terlibat ni ialah RM8. RM8 satu kaki persegi, bukan RM2.80. Tuduhan yang disebut oleh wakil-wakil Parti Pembangkang ni hanya secara rambang saja. Dia membuatkan rumusan secara menyeluruh. Ini kita dapat daripada wakil pejabat tanah. Perbicaraan tanah ni, saya selaku ahli parlimen, kita orang tidak terlibat. Dia pentadbir tanah tu dia terlibat dalam perbicaraan ini, dan perbicaraan ini dibuat hanya secara tertutup dengan mereka-mereka yang terlibat. Jadi setakat ini tak ada yang membantah, tak ada yang menolak pada projek. Jadi tuduhan mengatakan orang tempatan menolak, setakat yang dipanggil dalam perbicaraan ini bagi saya tidak benar dan hanya palsu-palsu belaka. Ini berkenaan dengan isu harga tanah, pengambilan tanah. Keduanya berkenaan dengan kehilangan sumber kehidupan ni, bagi saya tuduhan ini pun tidak betul. Daripada kenyataan yang disebut oleh mereka tu seolah-olah semuanya rakyat dan pengundi dalam kawasan Parlimen Pengerang terlibat dalam projek ini. Tidak. Sebenarnya kawasan Parlimen Pengerang ini 70% adalah kawasan Felda, 30% kawasan kampung tradisional. Kampung yang terlibat ini antara 7 hingga 10 kampung, dan ini akan digerakkan fasa demi fasa. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Kerajaan Barisan Nasional telah bergerak untuk membuatkan beberapa persediaan. Sebagai contoh, saya bagi contoh, contohnya isu nelayan. 2-3 bulan yang lepas, yang berhormat Datuk Seri Nur Omar, Menteri Pertanian, dah turun ke kawasan kita dan sudah berdialog dengan para nelayan. Dan dia telah juga memaklumkan bahawanya kompleks nelayan tu akan dibina di kawasan penempatan yang baru. Akan wujudnya satu kompleks nelayan yang baru. Dan nelayan-nelayan yang ada di situ ni akan diterik di sana, dan nelayan-nelayan ini akan banyak terlibat dalam penangkapan ikan laut lepas. Maknanya laut lepas berbeza dengan yang berlaku sekarang. Keduanya juga mereka telah mewujudkan perancangan di mana adanya ternakan ikan air tawar sebagai satu daripada option. Ini juga dalam perbincangan. Berkenaan dengan perniagaan dan cara-cara pendapatan yang lain, saya cuba nak beritahu pada tuan-tuan,
Pertama sekali, baru-baru ni Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan bersama syarikat Petronas bersetuju menaik taraf dan menukar Institut Kemahiran Belia Bandar Penawar untuk melatih anak-anak muda dalam kawasan Parlimen Pengerang untuk terlibat diri dalam industri gas dan minyak. Kalau industri gas dan minyak ini mula secara agresifnya pada tahun 2014-2016, anak-anak yang dilatih menjadi pelatih bawah Institut Kemahiran Belia ni akan mempunyai qualification untuk melibatkan diri dalam pekerjaan minyak dengan gas dalam peringkat sijil. Kalau mereka mahu dalam peringkat diploma ke, peringkat universiti ke, itu akan dilihat kemudian. Setakat ini Institut Kemahiran Belia yang ada ni akan dimulakan khusus, saya dimaklumkan sebagai ahli parlimen, dimulakan dalam bidang khusus safety dan security sebagai fasa pertama. Ini dalam Institut Kemahiran Belia yang akan bergerak pada tahun ini. Adanya satu IKBN di sana. Jadi tuduhan mengatakan pekerjaan tak ada dan sebagainya bagi anak-anak muda semua, bagi saya tuduhan ni semua banyaknya palsu. Kemudian berkenaan dengan perbincangan seterusnya dalam kawasan ini, seperti yang tuan-tuan tahulah, telah disebut oleh pengurusi Felda Malaysia, diwujudkan bandar baru Felda yang akan diwujudkan dalam 2,000 ekar. Ini akan menjadi bandar yang paling dekat. Setakat ni tuan-tuan, memang ada bandar besar di situ, iaitu Bandar Penawar. Bandar Penawar ni dikelorakan oleh Kejorah di bawah Kementerian Luar Bandar. Memang dah lama kawasan saya ni bandarnya di Kejorah. Yang Kejorah yang mengendalikan bandar, iaitu Bandar Penawar, memang dah ada. Itu sebabnya kalau tuan-tuan pergi ke kawasan saya tu, cakap tentang tempat peranginan dan sebagainya, Desaru semua, ini memang dah lama wujud. Tanjung Balau, Desaru. Tapi projek ini dalam kawasan yang berlainan. Dan kemudian bandar baru Felda ni telah disebut, dan saya selaku ahli parlimen merasakan bandar baru ni boleh memberikan penempatan kepada generasi-generasi muda dalam kawasan kita, terutama sekali penekanan banyak kepada perumahan-perumahan. Dan juga dari segi perniagaan. Kalau kita tengok dari segi projek ni, peranan mereka melibatkan diri dalam perniagaan itu menjadi satu lebih kepada penekanan kepada perniagaan downstream sebagai pemilihan. Kalau dia nak berniaga dalam bisnes oil and gas, ada peluang di segi downstream. Tapi ini mungkin dalam masa 2-3 tahun akan datang bila projek ini mula bergerak secara agresif. Kemudian ditimbulkan isu pasal alam sekitar. Saya agak berduka cita lah. I'm a bit extremely disappointed. Tuan-tuan tahu tak, kawasan saya ni, yang mana kawasan yang terlibat ni memang pengairan kapal dagang. It is a shipping area. Beratus-ratus kapal dalam kawasan saya. Kalau tuan-tuan duduk dekat Sungai Rengit tu, tuan-tuan tengok kapal tu punyalah beratus tiap-tiap malam tu, beratus, macam ada bandar atas air. Benda ni dah berlaku 10 tahun dan 15 tahun tuan-tuan. Kalau nak cakap pasal pencemaran, di manakah itu, saya nak tanya parti PAS, parti DAP dengan parti Pakatan Rakyat, di manakah parti keadilan ni bila minyak tumpah tahun lepas? Mana dia orang? Yang memperjuangkan minyak tumpah, mana nelayan ni menjadi mangsa semua, Kerajaan Barisan Nasional, ahli parlimen Barisan Nasional, ahli parlimen yang mewakili parti UMNO. Itu kalau kita tengok di segi alam sekitar. Nak bercakap bahawa inilah projek akan mengganggu gugat dugong dan sebagainya, bagi saya ni tak betul tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok kawasan itu, kapal dagang yang berlalu beratus-ratus tu, memang dugong tu tak ada kat situ. Yang ada dugong tu yang kat belakang, kat sebenar. Saya nak jemput lah wakil rakyat yang bagi PC tadi. Mungkin dia memang lalu je kat Parlimen Pengerang, dia tak duduk lama-lama nak tengok. Saya tak tahu antara dia siapa yang nak jadi bakal menawarkan diri jadi ahli Parlimen Pengerang, hak dia lah. Tapi kalau nak bercakap, tahulah apa dia cakap, jangan main cakap je. Kalau macam itu dia cakap itu dugong, bagi saya itu satu tuduhan yang tak betul. Mana ada dugong bila kapal dagang? Kalau nak cakap pasal dugong tu ada banyak, tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari kapal dagang datang beratus-ratus, dah beratus-ratus dugong kena langgar. Tak ada pula. Yang satu terdampar tu agaknya terdampar dalam aspek yang katakan alam sekitar. Jangan nak kata projek rapid. Projek rapid ni disebabkan dugong semua akan menjadi mangsa. Bagi saya ini memang keterlaluan lah. This is too much. Habis saya pun dengar cerita pasal pink dolphins. Kononnya ada dolphin nak samakan dengan projek di Taiwan. Sebenarnya kalau tuan-tuan tengok, penerangan di segi alam sekitar ni memang tak betul. Apa yang berlaku di Taiwan berbeza dengan apa yang berlaku di rapid. Kalau nak cakap $1 for $1 projek ni semua sama, ni tidak betul. Yang banyak di segi berlakunya binatang-binatang di segi kalau kita bercakap dari aspek alam sekitar, banyaknya di Sungai Johor. Kalau tuan-tuan masuk kawasan saya, Sungai Johor tu, tuan-tuan tengok jambatan yang besar tu, yang pertama sebelum tuan-tuan sampai ke tol Bandar Penawar.
Tuan-tuan tengok tu ada pengairan, belah sana dalam, itulah Sungai Johor. Dan Sungai Johor inilah memang tempat peranginan. Sampai hari ini ia dikelilingi oleh kampung-kampung belah saya dan belah Parlimen Kota Tinggi. Kalau Parlimen Kota Tinggi itu dia orang sebut Kampung Sedili. Dalam kawasan saya, kita ada kampung-kampung yang belah sini yang memang dalam pengairan Sungai Johor. Jadi dia tidak terlibat kepada apa yang berlaku di depan sini. Di depan sini ialah pengairan laut lepas. Ini ialah pengairan yang memang perdagangan kapal yang lalu daripada Selat Melaka, dia nak naik ke negara China ke, Korea ke, Jepun, dia memang lalu. Dan kapal-kapal dagang ni, kawasan saya, kalau tuan-tuan tengoklah saya punya nota, saya punya statement saya dalam handset Parlimen, dah berapa penggal saya jadi wakil rakyat. Seringkali yang menjadi isu yang saya selalu bawa ialah kapal-kapal dagang ini banyaknya kapal-kapal dagang hantu. Maknanya kapal dagang ni dia berlabuh kat situ berbulan-bulan, dia hilang. Tuan dia hilang, dalam tu tak ada orang. Sebab dia tak nak buat parking dekat Singapura. Sebab pelabuhan Singapura, kalau dia nak masuk dia kena bayar yuran yang tinggi. Jadi dekat Malaysia pengairan tu, dia parking kat situ disebabkan pembayaran parking fee kita rendah. Saya dah cakap dalam handset Parlimen, tuan-tuan boleh kaji. Saya beritahu kerajaan pusat naikkan harga parking fee supaya bila dia berlabur berbulan-bulan tu dia tidak mewujudkan pencemaran. Nak bercakap pasal pencemaran, inilah pencemaran yang sedang berlaku yang menyebabkan nelayan-nelayan perlu diperjuangkan dan kami telah memperjuangkan daripada dulu. Menteri Alam Sekitar sendiri dah turun ke kawasan saya masa bau-bau minyak tumpah 2-3 tahun yang lepas. Kalau kita tengok, tapi kalau kita tengok sektor kawasan ni yang mana projek rapid ni nak fokus ni tuan-tuan, dia memang kawasan yang memang mempunyai laluan kapal dagang beratusan setiap bulan. Dan kapal-kapal dagang ni dia pergi ke jurong di Singapura untuk ambil minyak, ambil gas, bawa minyak, bawa gas. Jadi apa yang yang berlaku sekarang, pengairan yang sama ini, daripada dia sampai ke Singapura, dia nak ambil kat Singapura dan dia pergi pada negara lain, dia pergi ambil di kawasan kita, menjadikan negara Malaysia kita ni menjadikan tempat simpanan, tempat prosesan minyak yang akan dapat menguntungkan ekonomi negara. Jadi bagi saya tengok industri yang nak berlaku dalam kawasan ni bukan satu industri yang agak unik ataupun industri yang tak pernah berlaku. Kalau nak cakap pasal alam sekitar, kenapa tak nak cakap pasal Singapura, jurong di Singapura? Nak cakap pasal alam sekitar, Kerteh pun ada pula prosesan minyak dan simpanan minyak. Kalau nak cakap pada negeri-negeri dalam perniagaan minyak ni, minyak dengan gas ni memang dah berlaku dalam negara kita. Jadi saya tengok ni di segi tuduhan demi tuduhan yang dibuat oleh parti pembangkang ni, bagi saya mungkin sebab pilihan raya nak dekat, saya tak tahulah, mungkin sebab bagi mereka ini pendekatan yang nak dibuat mengelirukan rakyat supaya nampak seolah-olahnya Kerajaan Barisan Nasional ni satu kerajaan yang tidak prihatin. Jadi saya selaku ahli Parlimen Pengerang merangkap Ketua UMNO bahagian Pengerang nak memberitahu pada tuan-tuan dan puan-puan sebagai wakil-wakil daripada surat khabar dan wakil-wakil daripada media internet bahawa tuduhan yang dibuat ni bukan satu tuduhan yang sahih, bukan satu tuduhan yang sah. Ia tuduhan yang dibuat lebih kepada bukan kajian, hanya berdasar kepada cakap-cakap. Yang mana dia orang bercakap ni bagi saya amat berduka cita. Tetapi kesimpulan saya tengok tak ada pula parti-parti pembangkang yang mana bercakap tadi menolak projek ni. Saya nak ucap terima kasih lah kepada Yang Berhormat Salihuddin, dia terima projek kan. Tapi dia kata dia terima bersyarat kan. Jadi saya ucap terima kasih, maknanya dia terima projek lah. PAS tak menolak. Macam mana nak merintah kalau PAS tak menolak, yang lain menolak? Parti yang lain pula bagi saya dia nak menolak pun, saya nak dengar suara pemimpin Parti Keadilan ke, Parti DAP ke, bercakap dia menolak projek ni kalau mereka dapat Putrajaya. Saya nak dengar dia bercakap, dia tak bercakap. Jadi bagi saya, dia tidak menolak sebenarnya. They are not rejecting the project. They are basically raising up issues yang they hope that this issue can be settled. I am here to explain that this issue are basically issues that are exaggerated. The allegation made against the government for abusing, for being unfair, for not preparing the transition is an allegation that is absolutely unfair and extremely biased. Jadi itu sebenarnya that is my statement, kenyataan saya. Jadi saya buka soalan pada tuan-tuan perempuan. Silakan, ada soalan? Please ask me any question. I can only answer what I have the capacity to answer. Silakan. Tadi YB Salahuddin ada bangkitkan bahawa kenapa pilih Pengerang, kenapa tak pilih tanah yang dekat Desa Sari tu, boleh Datuk sendiri jawab? Yalah, sebab saya sebut tadi
daripada taklimat yang kita dapat daripada JPDC, Johor Petroleum Development Corporation, mereka memaklumkan bahawa dia nak mengambil kesempatan daripada laluan kapal-kapal dagang, because the shipping line, maknanya kalau dia buat kat tempat lain, kapal-kapal dagang tak lalu sebanyak yang berlaku sekarang. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi ke sepanjang-panjang kawasan tu, memang itulah laluan kapal dagang. It's a big shipping line. Jadi maknanya diorang memilih kawasan tu sebabnya adanya kapal yang memang lalu dan berlabur di sana. Maknanya benda tu dah ada kat situ. Maknanya kalau kita nak buka kedai minyak tuan-tuan, takkan kita nak buka kedai minyak kat dalam hutan. Kita mesti nak buka kedai minyak kat tepi jalan sebab kereta banyak lalu. Jadi ini sebenarnya sedang berlaku. Itu yang diterangkan oleh JPDC kepada saya lah. Okey, silakan next question. Ada soalan lain? Pasal dia cakap tadi dia ada sebut yang tak semuanya bersetuju projek ni, tapi dia tak bagi figure lah projek rapid ni. Ya. And then lagi satu dia pun cakap dia umumkan ada perhimpunan hijau pada 3 saya boleh komen mengenai Ahad Oh, Ahad. Boleh komen mengenai perhimpunan hijau. Nak suruh jawab pertama ke kedua? Dua sekali lah, tak apa. Okey, saya nak jawab yang bab pasal apa? Pasal semua yang nolak. Saya kata tak betul lah. Sebab kalau kita tengok yang akan pindah pada bulan 3 ni, saya dimaklumkan ialah fasa pertama yang terlibat ni, iaitu kampung-kampung yang terlibat dalam kawasan tu anggarannya 700 orang. Keluarga lah, campur-campur semua dan sebagainya. Jadi yang dia panggil untuk pengambilan tanah ni, dia panggil fasa demi fasa. Kalau tuan-tuan tengok fasa pertama ni, dia dah panggil, dia orang semua terima dengan terima bersyarat. Yang tolaknya tak ada. Yang katanya ada 28 yang tolak yang pergi kes ke mahkamah ni, saya dimaklumkan 28 ni pergi ke mahkamah. 5 orang daripada 28 ni dah withdraw sebab dia kata dia tak pernah lantik lawyer tersebut. Itu yang taklimat kita dapat. Jadi yang tinggal 20 lebih, itu pun dia nak suruh mahkamah buat keputusan. Tapi kalau kita tengok, saya yakin bila harga ni, tuan-tuan mesti pasti, you must understand, dia bukan hanya tanah tau. Dia tengok tanah, campur bangunan atas tanah, campur pokok-pokok atas tanah, rambutan ke, mengkedu, segala pokok-pokok dia kira. Itu saya dimaklumkan, yang mana dekat dengan jalan, yang macam-macam banyak, dia dapat RM8 satu kaki persegi. Dia bukan flat rate 280, maknanya bangunan 280, tanah 280, pokok 280, tak betul. So dia nilai tanah, the value of tanah lain, bangunan lain, rumah lain, pokok lain, pokok ros lain, pokok orkid lain. Kalau dia banyak bini, lagi banyak duit. Banyak pokok, banyak dapat. Banyak bini, banyak dapat. Isu dia sekarang, dia bukan RM2.80 macam McDonald punya Mac Value lah. McDonaldnya Mac Value RM5.80 campur fries, campur coke, campur burger. Betul? Okey. RM5.80. Tu saya tahu. Kalau macam tu saya pun marah, kan? Takkan tanah yang ada pokok durian RM2.80, takkan tanah ada rumah 3 tingkat RM2.80. Takkanlah tanah yang sebegitu dekat dengan jalan dan sebagainya RM2.80. Of course it's not fair. Tapi kerajaan negeri beritahu saya, fasa dia pecah. Tanah lain, pokok lain, bangunan lain, rumah lain, reban ayam lain, parking kereta lain. Jadi dekat-dekat yang mana dekat dengan jalan tu naik RM8 setakat hari ni. Jadi benda tu memang sentiasa naik. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan lah, mungkin yang dapat berjuta ringgit ni dia tak nak beritahu. Sebab yelah dia takut nanti Patipah kadang-kadang suka minta orang bagi donation kan. Kan dia kata dia dapat berjuta kan, Patipah minta 10-20%. Lepas tu dia cakap banyak kan, orang suruh bayar himpunan hijau, bayar minum kopi, teh dan sebagainya. Jadi saya pun tak nak cakap macam mana. Saya beritahu tuan-tuan, saya jamin dapat duit ni semua dah lain cerita dah. Dan saya juga jamin habis pilihan raya semua orang akan senyap. Memanglah ini strategi pilihan raya. Himpunan hijau, saya nak tanya, kenapa himpunan hijau tak ada masa minyak tumpah? Kenapa himpunan hijau tak ada dalam parlimen tu masa saya tengah bicarakan tentang kapal dagang, parking fee rendah, menyokong saya sama-sama nak membantu nelayan. Nelayan yang terlibat dalam minyak tumpah ni nelayan yang sama yang akan pindah, tak ada beza nelayan. Orangnya sama, bukannya dulu lain sekarang lain. Kenapa nelayan yang sama ni tak diperjuangkan dulu, hanya diperjuangkan bila dekat pilihan raya? Kenapa baru sekarang nak bawa bas, baru sekarang nak bercakap, baru sekarang muka-muka pemimpin parti pembangkang nak jadi hero dalam kawasan Pengerang? Dulu tak nak sebabnya janda berhias. Ni janda berhias. Faham? Janda berhias maksudnya bila dah tak ada orang, dia rasa dah tak ada orang nak, dan dia rasa janda banyak harta, dia mula nak menawarkan diri. Itu kata orang janda berhias. Kalau tuan-tuan Pak Faham, mintalah Sheila tolong terangkan.
Itu bagi saya. Jadi persoalan saya kepada parti pembangkang, why now? If you talk about environment, kalau kita memperjuangkan alam sekitar, dia daripada dulu alam sekitar. Kawasan saya juga, dulu pun ada kes. Kalau tuan-tuan tengok utusan Malaysia 5-6 tahun lepas, saya ada bercakap pasal kes pasir, contohnya. Mana parti pembangkang? Tidak ada seorang pun wakil parti pembangkang negeri Johor ataupun di Malaysia yang memperjuangkan alam sekitar di Parlimen Pengerang. Himpunan hijau ni, saya tengok senarai, mana yang hijau tu? Saya kan nak panggil himpunan hijau ni, himpunan PAS. Sebab pakai warna hijau. Dia tak nak pakai warna biru ke warna merah. Saya tak tahulah. Tapi bagi saya, kenapa hanya sekarang? Kalau nak memperjuangkan nelayan, alam sekitar daripada dulu. Nak memperjuangkan dugong daripada dulu. Nak memperjuangkan dolphin daripada dulu. Ini, pencemaran minyak tumpah ni adalah lebih dahsyat tau tuan-tuan. Disebabkan minyak tu turun sampai dalam. Saya ucap syukur terima kasih dulu Yang Maha Mulia Sultanah Johor turun dalam kawasan saya masa minyak tumpah, prihatin bagi bantuan. Saya ucap terima kasih Menteri Alam Sekitar turun bagi bantuan, cari penyelesaian. Jadi dalam persoalan ini, di manakah keikhlasan? Where is the sincerity of the opposition party? Persoalan saya, himpunan hijau ini tidak ikhlas. Ini ialah himpunan berpolitik, berbau politik, bukan untuk memperjuangkan rakyat Pengerang. Tetapi himpunan hijau ini diwujudkan seolah-olah kerajaan Barisan Nasional kerajaan yang zalim sebab nakkan sangat Putrajaya. Jadi saya pun nak beritahu dia orang lah. Apa gunanya buat himpunan kalau himpunan ini banyaknya orang luar, bukannya orang tempatan. Saya jamin orang tempatan tidak akan terlibat. Dan kalau dia nakkan himpunan hijau ni, bagi saya, macam mana dia boleh buat himpunan hijau kalau pengundi saya pun tak sebab. Kalau himpunan hijau ni lebih ramai pada pengundi saya pun nak tergelak lah. Banyak mana pengundi saya nak pergi ke himpunan hijau. Jadi soalan saya kepada parti pembangkang, kalau betul dia nak memperjuangkan alam sekitar, kalau betul mereka nak memperjuangkan keikhlasan kepada rakyat, kalau betul dia nak memperjuangkan kebajikan untuk rakyat, kenapa sekarang? Why now? Apakah projek Rapid ini saja alasan perjuangan? Dulu bukan perjuangan. Minyak tumpah, kapal langgar, nelayan tak dapat tangkap. Mana lobster? Angry lobster bila Rapid. Minyak tumpah, lobster tak angry. Suka tak suka minyak tumpah, lobster pun tak boleh naik, tuan-tuan. Lobster tu nak bertelur pun tak boleh sebab minyak tumpah. Nak memperjuangkan lobster dulu, bukan sekarang. Tapi perjuangan sekarang ni kerana Rapid sebab niatnya ialah untuk memburukkan kerajaan Barisan Nasional. Mereka nak mensamakan Rapid dengan Linas. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, Rapid ini bukan Linas. Rapid is not Linas. Rapid is different from Linas. Okey, soalan lain? Nak tanya pasal lobster, silakan. Semasa yang dulu kerajaan Taiwan nak membina Rapid dekat mereka punya negara, ada satu kajian yang menunjukkan kalau yang Rapid dibinakan, nyawa orang tempatan akan kurang beberapa tahun. Boleh bagi tuan komentar? Saya nak beritahu kat tuan kalau tuan diri sebelah orang Isap Okok pun nyawa tuan mungkin pendek The issue here is that I believe what happens in Taiwan is different from what happens in Malaysia. I do not think it's fair to compare dollar for dollar. The project is not, it may look similar, but the circumstances are different. The refusal of the government of Taiwan, we have been told, is because of the environmental effect of the endangered species. Reasons for the Taiwan's government's refusal. Jadi kalau nak bercakap tentang masalah kehidupan dan sebagainya, saya ni bukan ilmu falak. I cannot tell. I'm not a psychic. I cannot tell how long you will live. Tapi saya boleh bercakap bahawa the rejection of the Taiwan government on this project on oil and gas has to do with the endangered species. In this particular circumstances and scenario, what happens in Pengerang is totally different. I've explained a few minutes ago. So my particular response to your question, whether it will affect the life and all that, I believe it doesn't, because if it affects the life, do you have a statistic to tell me people in Kerteh have died because of the oil and gas in Kerteh? Do you have a statistic to tell me people in Jurong died in Singapore because of oil and gas? If you say that is a fact, then people in Middle East will die because of oil and gas. There's a lot of oil and gas in the Middle East. But the Middle East kill each other. Gajah orang Libya, orang Arab, ya Allah, dia bunuh sama dia. But you do not see there is a proven aspect, because you can't even prove that cigarette can cause cancer. You prove, but I think there are many opinion against it. That's why you have the cigarette will have a warning to say it may cause cancer, but there is no direct evidence. So if you make that allegation, I think you have to have a stronger evidence to carry that. But my conclusion on all this argument, oil and gas is an industry that has been going on in the whole world for many years. To say there is a direct evidence, I beg to differ, because if it's a direct evidence, countries would not be investing in oil and gas. But if you look at the nearest neighborhood, Singapore, Indonesia,
Philippines, Thailand, they have been doing oil and gas. And I do not think there is a direct link with the relevancy that you have raised. Okay, next question. Come. Okay, anything? Okay, before I end, sebelum saya akhir, saya nak cabar Salihuddin Ayub untuk berbahas dan berdebat dengan saya dalam isu rapid di mana-mana kecuali rumah dia dengan rumah saya. Okey, sebab nanti kaluat. Walaupun berlima, undang-undang sekarang tak boleh pula saya anak dara kan. Itu saya cabar dia. Di mana-mana saya cabar Salihuddin Ayub berbahas dan berdebat isu rapid di mana-mana kecuali rumah dia, rumah saya, bilik dia, bilik saya. Itu saya tak nak lah. Yang tempat lain saya setuju. Bukan saya takut, tapi saya takut dia yang takut. Jadi saya cabar Salihuddin Ayub untuk berbahas. Yalah, mungkin dia nak menawar diri jadi Menteri Besar Negeri Johor. Sebelum dia nak jadi Menteri Besar Negeri Johor, jumpalah Azalina, Ahli Parlimen Pengerang. Jadi saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan. InsyaAllah segala yang baik datang pada Allah SWT. Itu pun pada dia. Jangan pula tunggu lepas pilihan raya. Kalau boleh sebelum pilihan raya. Tapi bukan rumah dia, bukan bilik dia. Jadi saya ucap terima kasih. Thank you so much. Can you relate? I'm about to leave. Yeah, I've explained. No, if you had touched on the issue of locals not being consulted. Yeah. I responded to that. I disagree. I beg to differ. The locals have been consulted. There were many briefings being made by the state government through the agencies and the relevancy. Right now, the authority that leads the oil and gas industry is JPDC, Johor Petroleum Development Corporation. This JPDC is chaired by Menteri Besar of Johor and Datuk Idris Jallah. So this is the relevant authorities or organisation that is in charge. So they are the one that is leading the secretariat, the information to the people. Okay, tak ada apa. Saya ucap terima kasih. There's a study in Taiwan that if Google project to be continued, the lifespan of all Taiwanese will be reduced by 23. I already answered the question. You ask him lah. Howler. Okay. Okay, thank you so much. Okay, terima kasih.